يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Menuju jauh. Ni. Siapa lain tak? Jadi, bila iman ni, benda yang utama, ialah enam perkara tu. Benda yang utama adalah 6 perkara tu. Apa tu? Ni benda yang utama. Dan lepas tu dia masukkan sesuatu tentang itikat. Okey. Tengok lagi sini. 8 nombor 9. Dia bicara pasal apa ni? Dia tu kita itikat dalam hati pada keyakinan Ini satu. Ini bicara pasal apa ni? Beriman dengan hari kiamat. Ni hari kiamat. Dan khusus kepada pembalasan. Khusus pada pembalasan. Itu dua tempat pergi terakhir seorang manusia. Sama ada syurga atau neraka. Yang mana dia cakap dengan jelas. Ni dua ni. Satu nama syurga, satu nama neraka. Ini. Satu nama ni. Dan dia mesti datang yakin ini adalah balasan kebaikan yang ini adalah balasan pada ketika kejahatan. Satu. Ya tu. Okey, saya nak warnakan dia bagi jelas pada nampak. Pulang lah nak warna apa tak apa. Saya nak slide ni jelas. Kalau print pun nampak kemas lah. Okey, kebaikan. Okey. Yang mana ni dua ni
Yang dua ni adalah pengakhiran ketentuan kehidupan manusia. Okay. Okay. Lepas tu banyak Quran ceritakan tentang syurga dan neraka dan syurga dan neraka. Dia nak manusia yakin. Hujung kehidupan dia adalah begini. Kalau tidak berhati-hati, maka penghujung kehidupan dia adalah teruk. Kalau dia berhati-hati, apa penghujung kehidupan ni gini lah. Ni benda yang patutnya kita kena kerap mengambil akan perhatian. Itulah dikatakan cabang iman. Okey. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Seterusnya. 10. Ni. Tengok ni. Apa benda yang disusun oleh ulama'. Ni satu. Ni satu. Ini dua ni, dia bercakap pasal apa? Apa? Dia cakap pasal apa dua ni? Kasih seorang. Kasih. Rasa kasih. Dia nak cakap pasal tentang kasih. Maknanya apa pun rasa kasih ni, apa pun rasa kasih ni mesti dikaitkan dengan Allah. Ni. Mesti dikaitkan dengan Allah. Maknanya satu kasih ni adalah direct pada Allah. Satu kasih pada suatu orang, tetapi kasih itu mestilah datangnya kerana Allah. Dan mana kita pernah orang bagi hati? Okay. Ada sikit catatan kita kasih pada Allah ni. Ambil catatan sambil saya terang, moga kita dapat faham. Sini. Sekejap. Okey. Ni. Jadi boleh buat macam mana Okey, tak apa. Gini.
Pasalnya ni dah ikut kali. Ni. Bawa kat tepi lah. Ni. Apa makna cinta pada Allah? Ni kasih cinta lah. Ni. Apakah makna cinta pada Allah? Ni nak faham ni. Ni kita ambil terang lebih cantik. Satu. Kemana dulu kita? Yakin dan percaya Allah adalah zat yang terpuji dalam semua perkara termasuk sifatnya. Yang satu. Dia mesti yakin tanda dikasih ni, tanda dikasih itu pada yakin. Allah ini dikatakan adalah zat yang terpuji. Zat yang terpuji. Yang paling mulia. Okey. Nombor dua. Apa? Kita buat ni lah senang saya nak supaya jangan benda tak lagi. Menyintai Allah dengan itu. Meyakini. Biar perkataan cinta ni dia ada. Dia ada. Jadi kita nampak kita terang pasal apa ni. Jadi bila nombor dua, kita buat juga begitu lah. Nombor dua je ni. Menyintai Allah dengan meyakini dan percaya. Okey gitu. Meyakini dan percaya Allah nombor dua ni sentiasa memberi kebaikan dan keutamaan pada hamba-hambanya. Jadi apa yang Allah takdirkan kepada kita dia adalah kebaikan untuk kita. Bukan untuk dia. Sebab dia tetap sempurna. Walau dalam keadaan apa sekalipun. Walaupun kita ni sihat ke, kita sakit ke, Allah tak sempurna. Walaupun kita taat ke, tak taat ke, Allah tetap sempurna. Itu nak kena yakin tunggu-tunggu. Nombor tiga. Meyakini dan percaya
kebaikan adalah dari Allah terhadap hamba-Nya adalah lebih agung dari segala puji-pujian hamba terhadap-Nya. Walau sebanyak mana sekalipun. Okay. Walau sebanyak mana hamba dipuji dia, tetap dia punya kebaikan itu adalah yang lebih agung, lebih besar. Okey. Mencintai Allah dan meyakini dan percaya bahawa segala tuntutan syarak kepada manusia adalah sesuatu yang mudah. Kita yakin, artinya tidak membebankan manusia. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan rasa, ini dua, ini tiga, ini empat. Dia akan rasa apa? Dia akan rasa segala apa yang Allah suruh buat ni bukanlah benda yang menyusahkan makhluk dia. Itu maksud dia lah. Bayang ke, puasa ke, apa ke. Bukan bertujuan untuk menyusahkan makhluk dia. Itu dia kena yakin. Dengan sebenar-benar yakin lah. Okey. Tangannya boleh faham tak? InsyaAllah saya boleh. Boleh faham Okey. Nombor 5. Nombor 5. Dia ada berapa ni? Dia 10. Kita cakap selalu cinta Allah satu. Saya sayang Allah. Tapi kita tak faham alam cinta yang kita sebut ni, kalimah cinta yang kita pakai ni, kita tak faham. Rupanya dia ada sesuatu yang perlu kita faham supaya cinta ini bertepatan dengan apa saja yang kita sebut, apa saja yang kita lakukan. Okey? Ui, sang suria menyinar. Silau. Oi, apa dulu? Dia pasang ni lah. Dia pasang lampu tak boleh. Dia pasang blind. Dia nak pasang blind di tepi ni. Kalau petang dia masuk cahaya kuat. Nombor 6. Okay, nombor 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan mencintai Allah, dengan merasai kebimbangan. Apa kebimbangan? Takut kalau Allah Ta'ala berpaling padanya. Ini untuk makhluk.
Ini apa tanda ni? Allah tak sayang lah. Yelah, apa tanda? Itu ada tanda. Dia syukur nikmat. Apa tanda Allah berpaling? Susah nak beribadat. Dia buat maksiat. Dalam kitab baca apa? Alamatul iradillah Dunia. Alamatul iradillah ala anil abdi istigaduhu bima la ni la yawlat. Tanda Allah berpaling daripada seorang hamba itu apabila Sibuk dengan urusan dunia. bukan, Dapat rahmat Allah. bukan. Buat perkara sia-sia. Yes. Dibiarkan manusia itu buat perkara sia-sia. Perkara tak ada manfaat. Ini rujukan mana ni? Ayyuhal Ayuhawalad. walad. Tengok nasihat pertama. Itu kita kaitkan kitab tu. Tu bila kita belajar kitab ni, kita ada benda yang kita boleh kait-kaitkan. Tanda orang cinta dengan Allah ni, dia minta rasa bimbang. Dia bimbang apa? Dia bimbang Allah berpaling daripada dia. Dia minta rasa bimbang. Bimbang Allah berpaling dengan dia. Dan bagaimana pula yang nombor satu, bila dia cinta pada Allah ni, dia yakin Allah ini adalah zat terpuji, memiliki sifat puji, termasuk sifat dia. Nombor dua, dia yakin kasih dia dan cinta pada Allah ni dengan meyakini Allah ini baik kepada hamba dia. Apa kurniaan Allah adalah lebih bagus daripada apa yang hamba itu puji sendiri kepada dia. Dia kata Allah Maha Hebat. Tapi Allah tu sebenarnya lebih hebat daripada apa yang kita puji dia. Sempurna. Dan kita ni tak boleh rasa kalau kita kasih kepada Allah. Tak boleh kita boleh rasa tutur syarat ni membebankan dia. Tak boleh. Nombor lima, untuk dia cinta Allah, bukti dia apa? Bukti dia ada rasa, perhati dia, bimbang Allah Ta'ala paling dengan dia. Apa tanda berpaling? Bila Allah biarkan manusia itu berbuat perkara sia-sia. Okey. Nombor 6. Sambung. Ini cakap pasal apa ni? Ini cakap pasal kepada Allah. Mencintai Allah dengan, okey, tengok sini lagi, kopi lagi. Sini pula. Nombor 6. Mencintai Allah dengan, nombor 6. Melihat semua keadaan dengan melihat keinginan dan harapan serta apa sahaja sudah pasti sangat mengharap pertolongan Allah. Nanti orang kasih kepada Allah ni, apa saja keadaan, apa saja keinginan, apa saja harapan, dia tidak lepas daripada berharap dan bergantung kepada pertolongan Allah. Kalau dia hati dia terlepas daripada pengharapan dan gantung pada Allah, itu bukan tanda dia kasih pada Allah. Ini ulama-ulama cakap dalam kitab dia. Okey. Nombor 7.
Berarti pula mencintai Allah dengan, kita cakap apa ni? Cakap inilah tanda orang tu cinta dengan Allah. Ni tanda cinta ni. Mengingati Allah sebanyak-banyaknya dan semampu mungkin. Kalau tak ingat dia, bukanlah nama cinta. Kalau lalai, jarang ingat dia, itu bukan nama cinta. Yang nama cinta ni mesti ingat. Macam orang bercinta. Sehari tak jumpa, sesaat tak lupa. Begitulah. Jadi ingat Allah ni sebanyak-banyaknya. Tengok ini ingat Allah. Tengok itu ingat Allah. Tengok langit ingat Allah. Tu tanda orang kasih kepada Allah. Kalau tak ingat, bukanlah maknanya kasih. Jadi kita belajar bab iman ni, bila cabang iman ni dikatakan kasih akan Allah, okey, ni yang 10 perkara ulama kata perlu engkau miliki dalam hatimu. Tapi kalau tak ada usaha nak ingat dia, atas dalam semayang pun lalai, itu bukan kasih, itu tipu. Itu bohong. Itu bohong. Itu tanda dia tidak kasih. Itu tanda dia tidak kasih. Okey. Ustaz, nombor 7 tu Ustaz. Nombor 7? Okey. Terima kasih. Nombor 7 Ya Ustaz. 6, 7. Okey. Nombor 8. Mencintai Allah. Kita kopi lagi. Kat sini. 8. Dengan ada rasa keinginan hendak melakukan setiap kewajiban serta berusaha mendekatkan diri pada Allah melalui sunnah semampu mungkin. Lelaki tu kena ada begini. Dia usaha untuk dekatkan diri pada Allah. Melalui apa? Perjalanan sunnah. Sunnah macam mana? Perjalanan yang diraja oleh Rasul. Itu maksud dia perjalanan sunnah. Alamak, kamat lah. Okey. Saya buang lagi sekejap. Ada salin tak apa, cuma saya nak buang. Saya letak dekat sini. Empat, 5, 6. Tidak. 8. Nanti lari pada penerangan okey. Kali ni 9. Yang 10. Mencintai Allah dengan 9. Merasa bahagia bila ada yang memuji Allah. Mendekatkan
diri dan berjihad pada jalan Allah. Bila ada orang, mana orang lain lah ni. Dia nampak ada orang lain ni puji Allah. Nampak ada orang lain ni mendekatkan diri kepada Allah. Dia nampak ada orang ni berjihad pada jalan Allah. Dia merasa sangat seronok. Dia nampak ada orang belajar agama. Dia rasa sangat seronok. Best lah, bagus lagi ni. Dia rasa bagus. Itu tandanya hati dia sedang mencintai Allah. Itu bukti dia hati dia sedang mencintai Allah. Orang lain nampak orang yang buat pun dia rasa seronok. Sama ada orang tu buat sembunyi atau tu orang buat secara terang-terangan. Okey, nombor 10 dekat sini. Apa yang terakhir? Membantu orang lain agar dapat ingat pada Allah. Ini daripada kitab Safinatun Kasyifah. Kasyifah saja. Okey. 10 perkara. Dapat ke tidak? Dapat Ustaz. Dapat tak perkara ni? Dapat insyaAllah. Ambil gambar. Ni. Nota ni. Nota ni. Ni kita, hari ni kita baru buat 2 nota ni. Ulang nama kitab dulu Ustaz. Tu tulis tu. Tu. Ni kan? Okey. 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 Ini nombor berapa? Ini nombor 10. Ini 10 lain. Ini 10 lain. Ini nombor 10 ni. Jangan keliru Ini nombor 10 ni pada cabang iman. Tak sama. Yang nombor 10 ni adalah 10 tanda, 10 makna cinta kepada Allah. Jadi untuk hilangkan keliru, kita buat satu begini lah. Jangan dia bercampur. Ini menerangkan ni. Okey. Nombor 11. Apa nombor 11 ni? Ini. Okay, ini cabang iman yang ke-11. Ini orang 11. Macam mana kita nak faham kasih seseorang itu adalah kerana Allah?
Macam mana kita nak kata tu? Kita nak kata kita kasih pada, aku kasih engkau kerana Allah. Macam mana kita nak explain? Kalau kita kata seorang, aku tolong kau ni supaya engkau berjaya. Maksudnya kita nak lihat dia berjaya. Dan kita suka dia berjaya. Aku tolong kau ni supaya aku nak tengok kau berjaya. Kerana aku nak tengok kau berjaya. Tapi kenapa bila kita kata, aku kasih engkau ni kerana Allah. Macam mana Rasulullah cakap pada Muaz bin Jabal. Dia peluknya Muaz, dia kata, wahai Muaz, aku kasih engkau kerana Allah. Dan Rasulullah kata, apabila engkau kasih pada saudaramu, nyatakan pada dia yang kau kasih pada dia. Nyatakan pada dia, yang sunnah Rasulullah kata, nyatakan yang kau kasih pada dia kerana Allah. Apa maksud ni? Yang kita selalu cakap, aku ni kerana Allah, aku ni kerana Allah. Apa maksud kasih kerana Allah ni? Apa maksud dia? Okey, apa maksud dia? Okey. Kata ni, mengasihi atas perintah Allah. Kenapa engkau kasih dekat dia? Kenapa engkau kasih dekat dia? Kita kata atas perintah Allah. Perintah Allah macam mana? Okay. Sama lah macam kita kata. Kita kata, kenapa engkau taat suami kau? Betul tak? Kerana perintah Allah. Jadi, engkau taat suami kau kerana perintah Allah. Jadi, engkau taat suami kau adalah kerana Allah. Itu dalam hadis. Saya nak tulis satu hadis. Apa yang dikatakan ni? Ni. Ni. Catatlah hadis ni. Dah ada hadis lah. Maksudnya ada perintah daripada Rasulullah. Ada perintah Rasulullah yang mengatakan mestilah hidup ini mestilah dalam kasih sayang. Dan juga ada beberapa ayat Quran. Macam ayat Quran ni. Saya pay kat sini lah. Ni. Ni perintah kasih sayang suami isteri ni. Ini surah apa ni? Boleh catatlah pada rujuk. Rum. Ar-Rum. Ayat. Satu hadis. Jadi kenapa, apa dikatakan, aku kasih engkau kerana Allah?
Kenapa dia katakan sayang isteri kerana Allah? Sayang suami kerana Allah. Kenapa? Allah dah perintahkan tanda kekuasaan dia ni. Lihatlah bagaimana dijalinkan rasa hati suami isteri ni berkasih sayang. Lalu disebut ini. Macam lagi satu ayat. Ini surah Mutmainnah. Menepis. Ni. Kali ni. Ini surah Mutmainnah. Ayat 7. Ini. Jadi, juga dikatakan oleh para ulama, kasih tanpa ada kepentingan. Bukan sebab kita sayang dia kaya. Bukan sebab kita sayang dia ni bagi kita banyak benda. Tak. Kita kasih ni sebab Allah suruh kita bagi sayang. Maknanya dengan orang miskin pun kena kasih sayang, dengan orang kaya kena kasih sayang, dengan orang muda pun sama, dengan orang tua pun sama. Maknanya tanda tak ada apa-apa kepentingan. Itu dia kena dikatakan apa? Itu dikatakan mengasihi kerana Allah. Kerana Allah, Allah suruh. Itu dia. Itu dia kata Allah suruh. Okey, sekarang boleh faham tak? Nombor 11. Berkasih sayang perintah Allah di antara sifat Allah. Kasih kepada hamba-Nya. Allah sangat sayang kepada hamba yang berkasih sayang. Tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar Ustaz. Ustaz, Tahu tak? cuaca macam mana Ustaz? Cuaca masih terang. Cuaca masih terang, jangan risau. Jalinkanlah kasih sayang untuk keredaannya. Agak dapat Allah redha. Okey, siapa nak tanya kat kanan? Tu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana contoh yang dikatakan berkasih sayang dengan sahabatnya atau bersaudara Okey. yang dikatakan berkasih sayang kerana Allah? Contoh kan? Dia berkasih sayang dengan sahabat ni, bila kita sama-sama dengan dia, kita bersama-sama mendapat kasih sayang Allah. Sama-sama belajar, sama-sama begini, sama-sama begitu. Atau maksud kita sama-sama untuk jadi orang taat kepada Allah. Itu kasih sayang kepada Allah. Okay. Kita ada kawan yang sama-sama nak dapat kasih sayang Allah. Nak dapat rahmat dia, nak dapat keampunan dia, nak dapat ilmu dia. Sebab tu dalam kawan-kawan belajar ni, mesti ada sifat kasih sayang. Jangan ada rasa tak baik, jangan ada rasa cemburu, jangan ada rasa dia ni macam nak belagak. Jangan ada rasa gitulah. Terima kekurangan kawan seadanya. Dan meraihkan kelebihan dia seadanya. Syaitan ni, dia cara dia, bila kita ada dalam jemaah, macam jemaah belajar gini kan, dia akan cuba cocok sana cocok sini supaya mereka dia berlaga, bila berlaga, duduk keluar dari pengajian. Dia cari jalan. Jadi bila kita ni bersahabat ni, semata-mata kita nak masuk syurga sama-sama, itu kerana Allah lah. Supaya kita sama ni dapat baiki diri kita pada ketaatan, dapat buat baik yang sebaik mungkin, dapat begini, dapat begitu, dapat begini, dapat begitu, semuanya datang menuju kepada reda Allah. Maknanya kita berkawan ni, kasih sayang ni kerana Allah. Kerana nak dapat reda Allah.
Kita tak rebut apa-apa. Kita nak rebut reda Allah. Dua-dua ni. Orang yang sayang sahabat ni. Ini contoh 2 orang lah. Jadi kalau dalam satu grup, orang belajar apa kan. Lepas tu kadang-kadang guru-guru dia buat jamuan supaya mereka-mereka ni berkenal. Lepas tu kadang saya ajak kawan saya ni yang dalam grup ni, mari kita jalan sama, kita jalan. Jadi kita lebih mesra dan lebih kasih sayang. Itu je. Jadi sama kita bina apa saja yang terluput. Kita kuatkan apa saja yang lemah, sama-sama kita bina supaya kita dapat mencapai kasih sayang yang lebih agung. Itulah namanya kasih sayang Allah. Itu maksud itu, tujuan tu. Lepas tu dia ada nama Rihlah. Kalau jemaah ni dia ada nama Rihlah. Saya ada plan tau. Saya ada bincang dengan adik ipar saya. Dia ni bekerja menguruskan bas, bapa pelancongan ni. Saya ada plan nak sewa satu bas. Lepas subuh kita jalan, lepas isyak kita balik. Kita pergi pondok dan pergi beberapa tempat. Ada ceramah dalam bas. Saya akan buat ceramah dalam bas, saya akan buat dialog dalam bas, saya akan buat kafiran dalam bas. Maksudnya perjalanan ni ada masa kita boleh tidur, ada masa kita akan buka minda kita sambil kita berjalan untuk kita berbincang suatu perkara. Dalam bas. Banyak sangat selesa lah. Nak ikut. Terhad kepada 40 orang saja. Nak ikut. Tak KL je dah berapa orang Ustaz? Ikut Ustaz. Saya dekat Ustaz. Kena 40 buah. 40 orang saja. Mana boleh ramai bas, mana ada bas sampai 100 orang. Ustaz. Ketua Darjah ada slot utama. Betul Raja aku booking. Dan juga tu dah. Tak adalah, tak ada. Kalau ikut tak apa nanti Pak. Kalau boleh cuti ke boleh apa kan. InsyaAllah. Kita buat belajar dalam bas tau. Ini orang lain tak pernah buat. Dulu saya biasa buat dulu. Saya biasa bawa anak muda. Saya biasa bawa grup-grup ni. Kita buat ceramah dalam bas. Kita berbincang dalam bas. Suasana dia lain. Suasana dia lain. Banyak selesa lah. Landing Ustaz, landing. Landing? Landing apa? Landing kan? Landing ke tempat tu? Yang dekat Lengging. landing. Lengging Kak Ina, lengging. Sebenarnya Kak Ina macam orang putih cakap landing. Bukan landing Kak Ina, lengging. Tak faham sekejap. Lenggang, apa lenggeng? Bukan lenggang, lenggong. Jangan ronggeng sudah. Ronggeng lain. Ustaz Lenggong Perak. Kat Perak ni. Perak. Nanti ada plan nanti Saya tak tahu tempat mana nak pergi lah. Kita ada tempat untuk shopping, atas abang kita belajar, kita lawat satu pondok dan kita ada tempat untuk shopping. Kaki-kaki shopping dia alu-alukan untuk ikut. Ada shopping Ustaz sampai ke sempadan sana Ustaz. Pattaya. Amboi. Ina biasa shopping kat London buat. Malaysia is nothing for you buat. Nanti kita ada plan tau. Kita ada plan. Nanti saya letakkan tarikh. Saya tanya bas dulu. Saya minta kita kongsi-kongsi yang dia bas tu. Kita kongsi-kongsi yang tiket bayar bas. Janganlah naik bas free. Kesian kat saya. Kita kongsi sikit naik bas. Nanti makan sendiri. Boleh bayar. Makan sendiri gitulah. Tak ada penginapan lah. Mula-mula kita buat jangan minat dulu. Kita pergi pagi, kita balik malam. Nanti lain kali kita buat penginapan tak. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Tapi terhad lah kepada 44 orang saja. Sebab satu bas ni dia 40 orang je. Okey. Ustaz, kejap Ustaz. Surah tu bukan surah Mumainah tapi Mumtahanah. Mumtahanah? Ya, Mumtahanah. Ayat 7. Ya. Ya, Mumtahanah. Mumtahanah ni dia ada panggilan lain tu. Oh, tak tahulah pula Ustaz sebab yang Kak Su check ni tadi, dia surah Mumtahanah. Ayat dia tu memang betul ayat 7. Tak apa. Dia tulis Mumtahanah. Mungkin dia ada panggil nama surah lain. Tak apa Okey. Tak apa, cantik je. Terima kasih Kak Su. Okey. Kita kena berhenti kat sini Dah Ustaz. Ustaz dah 6 dah. Saya ada nak beli barang untuk bawa pergi surau ni. Saya punya adapter tu dah hilang kat mana tak tahu. Jadi diorang pakai slide malam ni dekat Baiduri. Okey. InsyaAllah kita jumpa lah. Nanti sambung Nanti ingat kita sambung tauhid ni. Sekejap Ustaz, nak print sekejap. Nombor 12. Ya, nombor 12. Okey, 12 Okey, ni. Cepat. Terima kasih Ustaz.
Sekejap Ustaz. Ustaz, slide yang besar 30 abang Ustaz. Yang mula-mula Ustaz, yang keseluruhan tu, yang 31 cabang tu. Ni ya. Sekejap. Ni. Ada orang left meeting susahnya. Okey. Ni. Kejap Ustaz, kejap. Yang ni nak. Kejap. Bat dah balik. Ya, ada Ustaz. Bat boleh ambil gambar? Okey dah Ustaz. Bat ada kereta? Gambar Oh. macam mana tu? Ambil gambar ni masuk dalam grup. Oh, tengah drive Ustaz. Tengah drive. Buah. Buah tolong buah. Ya Ustaz. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Okay, ni satu. Jangan komen lagi, jangan komen. Jangan bawa komen, tulisan tu keluar nanti. Ni satu. Ni satu. Okey. Wah, dengar awak punya bunyi klik. Amboi. Itu kamera macam kamera James Bond tu. Ni satu. Dah boh. Ustaz. Kak Ina rasa, Ustaz, Kak Ina rasa tak pernah miss kelas tapi macam beriman dengan segala pesuruh Allah tu nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 tu sambung pula lagi nombor apa? Dah. Notanya dah ada kan? Ada notanya. Tapi saya ambil dari ustaz lain. Saya tak paste kat situ. Ya. Jadi cuba tanya orang lain. Macam termiss pula. Kenapa pula termiss? Rasanya kelas tak pernah miss kelas petang ni. Kalau kena miss nota Ustaz suruh buat nota sendiri beriman hari kiamat. Tak, saya suruh ambil daripada slide. Ni semua buat, ni semua ada tulis. Tapi Okay, nota saya yang last pun nombor 8, beriman dengan syurga. Tapi yang hari kiamat tu Ustaz suruh buat sendiri. Saya suruh ambil daripada bab nota beriman. Kan dia ada nota dulu kan, dia tulisnya beriman pada kiamat. oh dari buku ya? Ambil buku. Okay. Alright. Okey. Cukuplah, nak keluar kejap ni. Perlu nak pergi maghrib. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf. Wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.